Baik pelajar, pada 2 minggu yang lepas kita sudah belajar apakah itu pecahan. Okay, lepas tu kita belajar bagaimana nak mewakilkan pecahan pada garis nombor. Lepas tu kita belajar bagaimana nak mengenal pasti pecahan mana yang lebih besar, pecahan mana yang lebih kecil, dan kita dah belajar bagaimana kita nak membanding dan menyusun pecahan mengikut tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey, untuk hari ini kita nak belajar pula untuk membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif. Apakah maksud gabungan operasi? Okay, dalam bab 1.2 kita dah belajar. Yang kita tahu operasi yang paling basic. Kita ada 4 je. Tambah, tolak, darab, bahagi. Kalau untuk gabungan operasi, maksudnya satu soalan itu, dia mungkin ada tambah dengan darab sekali. Ataupun dia ada tolak ataupun tambah sekali. So, itu kita namakan sebagai gabungan operasi. Kalau soalan itu ada satu atau lebih, kalau soalan tu ada 2 atau lebih daripada 2 operasi, so itu kita namakan sebagai soalan yang mempunyai gabungan operasi. Boleh ya. So, sebelum ke contoh 11, mari kita tengok standard pembelajaran pada hari ini. Semua dah lupa. Apa maksud standard pembelajaran? Maksudnya, apa yang kita akan dapat pada akhir pembelajaran hari ini? Maksudnya, apa ilmu yang awak akan dapat? So mari kita tengok sama-sama. Ini penting ya, setiap kali cikgu nak ajar subtopik yang baru, kita kena tengok apakah yang kita akan dapat belajar pada hari ini. Kalau cikgu lupa nak bagi tahu, tolong ingatkan cikgu. Nanti bulan 4 kita akan bersemuka kan? So, masa sebelum cikgu mulakan kelas, kalau cikgu lupa nak bagi tahu pelajar apa yang kita akan dapat belajar maksudnya habis waktu matematik hari ini, tolong ingatkan saya. Cikgu sudah lupa bagi tahu kita orang apakah standard pembelajaran pada hari ini. Korang kena ingatkan cikgu. Boleh ya? So, mari kita tengok sama-sama. Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik. Ini maksudnya tadilah tambah, tolak, darab, bahagi. Bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. Nampak perkataan tertib operasi? Semua masih ingat apa maksud ini? Dah lupalah tu. Ingat lagi tak yang ini? Board. Mas, inilah tertib operasi kita. So, maksudnya kalau dalam soalan tu dia ada bracket, kita akan settlekan yang dalam bracket dulu. Kalau dia ada darab dengan bahagi, kita akan settlekan darab bahagi dulu. Dan lepas tu baru kita settlekan yang tambah dengan tolak. Ini awak kena ingat. B for brackets, D for division, M for multiplication, A for addition dan S for subtraction. Ini yang semua dalam BI. So, saya harap korang boleh hafal lah. Dah tahu kalau cikgu kata settlekan soalan ataupun selesaikan soalan itu mengikut tertib operasi, itu maksudnya buat mas. Awak kena tahu ya. So, mari kita tengok contoh 11. Selesaikan. Kita nampak ada pecahan. Di sini apakah nama pecahan ini? 1/2/3. Apakah nama pecahan ini? Sekejap, saya guna warna yang lebih terang. Terang lah, maksudnya dia special sikit. So 1/2/3 ini kita namakan sebagai nombor bercampur. Ataupun dalam English, mixed number. So 1/2/3 ini adalah nombor bercampur. Kita nampak ada pecahan wajar. So ini adalah soalan pecahan. Dan kita perlu semak ada berapa operasi di sini. Kalau kita nampak di sini, kita nampak ada 2 operasi iaitu darab dengan tolak dalam satu soalan. So, itu maksudnya ini soalan yang melibatkan gabungan operasi. Sebab dia ada 2 operasi atau lebih daripada 2 operasi. So, untuk soalan A, mari kita mula buat ya. So, setiap kali nampak nombor bercampur, sila biasakan diri kita buat darab tambah untuk jadikan dia pecahan yang tidak wajar. Dalam English, improper fraction. Kita nak jadikan dia improper fraction ataupun kita nak jadikan dia sebagai pecahan tidak wajar. So, bagaimana? Kita buat darab dengan tambah. Nombor yang tepi 1, darab dengan 3, kita dapat 3. Lepas tu, kita tambah dengan 2, akan dapat 5. So, nombor yang di atas akan jadi 5. Sorry, saya guna yang hitam. Nombor yang atas 5
Bawah still 3. Bawah ini apa nama untuk bawah ni? Dah lupa lah tu. Okay, yang berada di bawah itu apa kita akan namakan? Semua dah lupa dah. Penyebut. Penyebut mesti sama. Okey, dengan penyebut nombor bercampur ini. Kalau bawah ini 3, ini pun wajib 3. Jangan silap. Ramai yang akan tertukar yang penyebut dia. Penyebut tak boleh tukar. Penyebut mesti sama dengan penyebut yang untuk nombor bercampur ini. Sila ingat yang ini ya. So yang 5 itu yang atas tu adalah pengangka. Dah lupa lah tu semua. Okey, pengangka. So atas pengangka, bawah tu penyebut. So semua kena tahu ya. Okey, lepas tu untuk soalan ni saya salin. Darab 2/5 tolak 5/6. Okey, belajar. Kena ingat kita perlu menjawab soalan ini, menyelesaikan soalan ini dengan mengikut tertib operasi iaitu buat mas. So kita semak, ada bracket tak? Yes, untuk soalan ni ada bracket. So saya akan settlekan yang dalam bracket dulu. So untuk 5/3 saya salin. Yang kita tak buat apa-apa jangan tinggalkan, kita salin. Okey, lepas tu kalau nak buat tambah untuk pecahan, ingat balik waktu skor rendah korang dah belajar. Kalau untuk tambah dan tolak untuk pecahan, wajib kita samakan penyebut. Ini awak catat ya. Ini wajib. Kalau untuk buat tambah dengan tolak untuk pecahan. So 5 dengan 6, yang bawah kita tengok penyebut di bawah ni ya. 5 dan 6. Okey, so macam mana nak samakan? Kita darab sesama sendiri. 5 darab 6. 6 kena darab dengan 5. Okey, so kalau untuk pecahan yang pertama, 5 darab 6. Penyebut dia darab 6. Yang atas pengangka dia wajib sama ikut yang macam penyebut di bawah dia tu. Kalau yang bawah ini darab 6, atas pun darab 6. Yang ini bawah dia darab 5, atas pun darab 5. Okey, so sekarang saya buat ikut macam soalan ini. Kita buat kurungan. Okey, 2 darab 6 kita dapat 12/30. Tolak 25/30. So, ini langkah pertama saya. Okey, so untuk pengetahuan kalau penyebut dia sudah sama, ini 30, ini pun 30, saya boleh gabungkan jadi 1. So, yang tolak ini saya letak di atas. Ini saya boleh gabungkan. Sorry, buruknya. Okey, per 30. Kalau kedua-dua penyebut tu sama, kalau untuk tambah ataupun tolak, kita boleh gabungkan jadi 1/30 sahaja dah cukup. Okey, lepas tu 5/3 still saya tak buat apa-apa lagi sebab saya perlu menyelesaikan yang kat dalam kurungan dulu. 12 tolak 25. Inilah masanya awak boleh guna kalkulator. Saya tahu kalau ramai daripada korang yang nampak contoh sebelah ni, alah cikgu, senang je lah, ada kalkulator mah. Kalkulator kan boleh tolong mah. Terus boleh dapat jawapan mah. Ya, kalau waktu exam untuk soalan yang macam ini, kalau dia 1 markah sahaja. So 1 markah itu memang pastinya akan bagi kepada jawapan. So tak payah jalan kerja. Kalau soalan diberi yang untuk pengiraan macam ni, okey, dia bagi 1 markah je. Maksudnya 1 markah itu hanya untuk jawapan. Yes, of course, awak terus tekan kalkulator, awak terus boleh tulis jawapan. Sebab 1 markah je. Tapi bagaimana kalau soalan tu ada 2 markah, 3 markah? Kalau soalan tu ada 2 markah, 3 markah, awak terus tulis jawapan, 0 markah tau, belajar. Kena ada jalan kerja baru boleh dapat, walaupun jawapan betul kalau langsung tak ada jalan kerja, jawapan sahaja terus 0 markah. Tetapi kalau soalan tu 2 ataupun 3 markah, awak ada buat jalan kerja. Okey, dan jalan kerja itu semua betul, awak boleh dapat penuh 2 markah. Kalau untuk 2 markah, 1 markah untuk jalan kerja, 1 markah untuk jawapan. Kalau soalan tu 3 markah, 2 markah untuk jalan kerja, 1 markah untuk jawapan. So awak kena ingat, jalan kerja penting. Jangan kata cikgu, kita orang sudah ada kalkulator, buat apa kita nak belajar semua ni? Belajar, kita kena tahu semua ini. Okey, jangan asyik bergantung 100% pada kalkulator. Kalau satu hari nanti tak ada kalkulator, habis kau. Satu soalan pun tak boleh jawab. So, baik belajar yang semua ni ya. Tolong ingat mengimbas kembali ya, sebab skor rendah korang dah belajar. Nah, ini boleh dengan bantuan kalkulator. 12 tolak 25.
kita akan dapat negatif 13. Okey, lepas tu bawah still sama. Okey, sekarang. Okey, kita dah boleh nampak sekarang saya sudah settlekan yang tolak. Sekarang tinggal darab sahaja. Okey, yang ini bukan tolak pelajar. Sebab kalau ini tolak, depannya mesti ada nombor. Ini tak ada nombor. Contoh, dulu saya pernah ajar. Kalau 5 tolak 13, ini kita baca sebagai tolak. Tetapi, kalau ini sahaja, depan ni tak ada nombor. So, takkan kita kata ini adalah tolak 13. So, kalau depan tak ada nombor, maksudnya ini kita baca sebagai negatif. So, awak kena tahu. Okey, kena tahu bezakan ya. So, ini bukan tolak tetapi ini hanya maksud dia adalah negatif sahaja. Okey, so dia bukan maksudnya tolak pelajar. Okey, so sekarang kita, kalau sesiapa yang sifir dia pandai ataupun sifir dia memang hebat, okey, dia boleh terus guna cara yang potong. Kalau macam skor rendah, saya tahu 515, 56, 30. Tetapi bagi sesiapa yang tidak yakin, okay, saya ajar satu cara yang paling senang. Kita guna nombor atas darab nombor atas, iaitu pengangka darab dengan pengangka, penyebut darab dengan penyebut. So, untuk 5/3, pengangka dia 5, darab negatif 13. Atas darab dengan atas, pengangka darab dengan pengangka. Yang bawah 3 darab 30. Okay, sebenarnya kurungan dah tak perlu tetapi ini kenapa saya letak kurungan. Okay, sebab ada negatif. Okay, kalau kita tak letak kurungan, nanti dia akan jadi macam ni. 5 darab tolak 13. Macam pelik. Kalau kita letak letak kurungan, kita tahu itu adalah negatif. Okay, boleh biasakan diri kalau nampak ada nombor negatif, kita buat kurungan. Okay, so tekan kalkulator, awak akan terus dapat jawapan. Lepas tu awak buatlah. Ini jawapannya. Baik, bagi pelajar yang mahir sifir, okay, jalan kerja yang pertama sama macam yang tadi cikgu tunjuk. Untuk jalan kerja yang kedua, kita dah boleh cepatkan. Ini dia. So, awak terus boleh guna sifir 5. Okey, untuk bahagi So, 5 bahagi 5 kita dapat 1. Lepas tu, 30 bahagi 5 kita akan dapat 6. Okey, so sekarang terus je saya boleh dapat jawapan. Yang atas 1 darab negatif 13. Yang bawah 3 darab 6. So, terus saya boleh dapat jawapan. Okey, senang kan? Bagi sesiapa yang mahir sifir, terus saya memang galakkan korang guna cara ni. Okey, bagi sesiapa yang tidak mahir, tak apa, awak guna cara yang cikgu ajar ni je. Boleh ya? Okey, mari kita tengok contoh B. Baik pelajar, kita semak dulu soalan ini. Kita nampak ada pecahan wajar 5/8. Kita nampak ada nombor percampur 1/3. Sebelum saya lupa, tadi saya dah lupa. Apakah itu nombor percampur? Saya nak awak buat sikit mengimbas kembali. Okay, kenapa 1/3 ni dinamakan sebagai nombor percampur? Sebab kita tahu di sini, 1 ini adalah nombor bulat. Ataupun dia adalah integer ya. 1/3 ini adalah pecahan. So, di sini ada nombor bulat, ada pecahan. So, nombor bulat bergabung dengan nombor pecahan, kita akan namakan sebagai nombor bercampur. Sebab dalam tu ada nombor bulat dengan ada pecahan. Okay, boleh. So, ini kita namakan sebagai nombor bercampur, mixed number. Okay, so seterusnya kita ada lagi satu pecahan wajar. Okay, lepas tu kita semak pula ada operasi apa? Kita ada 2 operasi, iaitu tambah dan bahagi. Adakah ini maksudnya tolak? Tidak ya, sebab depan tolak ini tak ada nombor. So, kita akan namakan dia sebagai negatif. Okey, di sini jangan lupa kita kena ikut tertib operasi. Apa itu tertib operasi? BODMAS. So, kita kena buat bahagi dulu.
So, apa yang patut kita buat dengan 5/8? Kita salin. 5/8. Tambah, ini kita salin. Okey, nampak nombor bercampur? Kita buatkan darab tambah. Ini jangan lupa, kita biasakan diri ya. Okey, so 1 darab 3, 3. 3 tambah 1, 4. 4/3. Lepas tu, kita buat bahagi negatif 5/6. Okey, dalam pecahan. Awak dah belajar masa awak sekolah rendah. Okey, kalau untuk pecahan, kita ada bahagi tu. Apa yang patut kita buat dengan bahagi ini? Ingat, untuk pecahan, bahagi ini tidak boleh kita buat apa-apa. So, kita perlu tukarkan bahagi ini kepada pendarapan. So, untuk yang bahagi ini, kita akan tukar jadi darab. Okay. Dan jangan lupa, kalau kita dah tukarkan bahagi jadikan darab, bukannya suka-suka kita tukar, lepas tu kita tak buat apa-apa. Kita tukar bahagi jadi darab je. Tak boleh buat macam tu. Ingat, pecahan yang di belakangnya, kita perlu songsangkan. Iaitu penyebut akan tukar jadi pengangka, pengangka akan jadi penyebut. So, di sini yang asalnya 5/6. Sekarang kalau kita songsangkan, dia akan jadi 6/5. Ini kita kena ingat. Awak semua kena ingat. Kalau kita dah tukar, bahagi ini kita tukar jadi darab, wajib songsangkan pecahan yang belakang. Ingat songsangkan pecahan di belakang simbol bahagi. Yang belakang ini kena songsangkan. Bukan yang depan. Yang belakang simbol bahagi ni. Yang belakang operasi bahagi ni. Boleh ya? So, sekarang tambah dengan darab, kita perlu buat darab dulu. So, yang depan salin macam biasa. Okey, lepas tu bagi sesiapa yang pandai sifir, yang mahir sifir, boleh terus buat cara yang cikgu ajar, potong-potong. Kalau tak pandai, tidak apa. Kita buat macam biasa, atas darab atas. Jangan lupa negatif itu kita bagi 6 yang bagi atas. Lepas tu yang bawah tu 3 darab 5. Negatif tu 1 je sama ada bagi 5 ataupun bagi 6. Tapi biasanya kita akan bagi nombor yang di atas. So negatif tu kita bagi 6. So kita salin macam biasa. Tambah. Ini kita akan jadi apa? Negatif 24/15. Okay, so kalau nampak ada dua operasi yang bersebelahan. Pone. Ingat lagi tak dia akan jadi apa? Belajar. Dia akan jadi negatif. So, 5/8 tolak 24/15. Okay, pelajar jangan lupa kita wajib. Okay, samakan penyebut kalau kita buat tambah tolak. Saya nak ingatkan lagi. Kalau kita buat tambah tolak pecahan, wajib samakan penyebut. Okay, so untuk 8 dengan 15 macam mana nak samakan? Yang paling senang kita darab mereka sesama sendiri. Ingat kalau penyebut darab 15, yang atas pengangkanya kena darab 15. Kalau 15 ni kena darab 8, atas pun kena darab 8. So sekarang 5 darab 15 kita dapat 75. Okay, per 8 darab 15 kita dapat 120. Tolak 24 darab 8 kita dapat 192, 120. Okay, so kalau kita nampak penyebutnya dah sama, kita boleh gabungkan jadi satu supaya kurang sikit nombor. Yang tolak ini kita bawa naik ke atas. So bawah dia 120. So sekarang awak boleh tekan kalkulator, awak akan dapat ini berapa kejap 117/120. Okey, jangan stop di sini. Semak jawapan awak dengan menggunakan kalkulator. Sorry, ada negatif. 75 tolak 192 ada negatif. Sorry. Okey, so sekarang negatif 117/120. So, boleh tak kita stop di sini? Kita hanya boleh stop apabila dia dalam bentuk yang termudah. So, macam mana kita nak tahu sama ada 117/120 itu adalah dalam bentuk termudah? Inilah masa keluarkan kalkulator awak. Okey, so tekan kalkulator awak.
negatif. Awak tekan, awak cari satu butang yang ada negatif yang kurungan ni. Okey, lepas tu awak tekan 11/7 per. Awak cari yang butang yang ada ni. A, B per C. Okey, 120. Lepas tu awak tekan sama dengan. Kalau dia keluar 11/7, kalau dia keluar negatif 11/7 per 120, maksudnya ini jawapan yang dalam bentuk termudah. Kalau dia keluar, jawapan dia keluar pecahan yang lain. Okay, so untuk soalan ini sebenarnya ini bukan dalam bentuk termudah. Kalau untuk soalan ini, dia akan jadi berapa kejap? So ini akan dapat yang bawah ni 40. Yang atas ni akan dapat negatif 39/40. So ini baru dalam bentuk termudah. So awak kena tulis dalam ini. Kalau kalkulator, bila awak tekan jawapan dia lain daripada 117/120, maksudnya jawapan ini bukan dalam bentuk termudah. Kalau dia keluar dalam bentuk macam ni, kalau dia keluarkan jawapan dia macam ni, bila awak tekan 11/7 per 120, dia keluar 39/40, maksudnya 39/40 ini adalah paling mudah, dalam bentuk paling mudah. So jawapannya negatif 39/40. Untuk sesiapa yang mahir sifir, step yang pertama sama macam yang langkah-langkah yang tadi saya tunjuk ya. Kita jadikan bahagi tu kepada darab, lepas tu kita terbalikkan pecahan yang di belakang operasi bahagi. Lepas tu kita boleh terus guna sifir. Kita tahu 3 dengan 6, kita boleh buat potong. So, kita guna sifir 3. 3 ni bahagi 3 kita dapat 1. 6 bahagi 3 kita dapat 2. So, kita buat macam biasa. Tambah yang atas darab atas, 4 darab negatif 2. Negatif ni bagi yang atas. Lepas tu yang bawah 1 darab 5. Nampak langkah dia lebih kurang sama. Apa yang bezanya di sini? Yang bezanya di sini, nilai nombor dia lebih kecil. Nampak? Ini 15. Kita punya 5. So dia punya nilai nombor kecil sikit lah. So senang untuk kita siapkan. So untuk positif dengan negatif bersebelahan, kita kena jadikan mereka negatif. 8 tolak 8/5. So ingat nak buat tambah tolak untuk pecahan, wajib samakan penyebut. So sekarang penyebut dia 8 dengan 5, saya boleh darab 8 darab 5, 5 darab 8. So untuk pengangka kita ikut yang penyebut di bawahnya. Penyebut di bawah darab 5, so atas pun saya darab 5. Lepas tu yang atas saya akan dapat 25 tolak 64. Yang bawah tu kedua-duanya kita dapat 40, saya terus gabungkan. So negatif 39/40. So kedua-dua tu langkah dia sama banyak. Tetapi yang untuk yang langkah yang siapa yang mahir sifir ini, dia punya nilai nombor lebih kecil. Kalau kita tengok di sini sampai ada 100 nombornya. Tapi sini paling besar pun kita ada 40 je untuk penyebutnya. Boleh ya. So tengoklah korang nak buat yang mana satu cara yang awak rasa sesuai untuk awak. Siapa yang tak yakin sifir, sila guna langkah-langkah yang cikgu tunjuk kat sini ya. Yang pertama Yang kedua untuk sesiapa yang mahir sifir. Sebelum saya lupa. Sebelum ini saya menanda kerja korang. Kalau melibatkan soalan yang gabungan operasi, korang suka sangat tinggalkan nombor yang operasinya awak kena buat last. Contoh. Untuk soalan yang ini. Untuk soalan yang sama macam soalan yang B ni 5/8 tambah 4/3 darab negatif 6/5. Korang tahu kita kena buat darab dulu. So yang depan tu korang tak bawa dari awal sampai akhir. Korang terus je buat macam ni. Katakan Lepas tu awak dah dapat ini. Lepas tu tiba-tiba 5/8 muncul kat tengah jalan ni. Boleh macam tu ke? Di sini awak tengok depan ni tak ada 5/8 padahal awak guna sama dengan. Kalau sama dengan maksudnya awak kena bawa setiap satu bersama.
Kalau awak ada sama dengan, lepas tu ini tak ada 5/8. Lepas tu tiba-tiba separuh jalan tu 5/8 tiba-tiba muncul. Ini sepatutnya salah. Tapi kalau waktu latihan memang saya pangkahkan, memang saya suruh buat pembetulan. Tetapi kalau waktu exam memang saya kadang-kadang saya rasa kesian sebab korang tahu jalan kerja. Dalam otak awak dah ada jalan kerja, tapi awak tak tahu macam mana nak keluarkan jalan kerja tu secara sistematik. Itulah sebab awak kena belajar sekarang. Sebelum terlambat. Jangan sampai form 4, form 5 pun awak masih buat benda yang sama. Kadang-kadang kalau korang buat yang ini, sampai sini awak dah lupa dah 5/8. Lepas tu awak bagi tahu saya ini jawapan awak. Ramai tau. Cuba awak cek balik latihan yang awak buat tu. Ada yang memang lupa totally terus lupa 5/8 ini. Apa salahnya kalau kita dari awal tu kita bawa 5/8 tu? Susah sangat ke? Tengok semua 5/8 ni. Sekejap, saya guna warna lain. 5/8 ni susah ke kamu nak bawa kat depan? Kamu salin sekaligus je, tak ada masalah pun bagi saya. Kenapa nak tinggalkan? Ada yang tinggalkan lepas tu dia memang tinggalkan sampai akhirnya dia lupa. Ada yang ditinggalkan lepas tu tiba-tiba boleh muncul pada yang seterusnya. Tiba-tiba 5/8 ni boleh muncul. Saya pun tak faham lah. Please belajar macam mana kita nak selesaikan soalan, especially yang operasi gabungan ini secara sistematik. Sistematik itu penting. Dia boleh tolong kita belajar untuk berfikiran secara sistematik, secara rasional. Boleh please dengan ini kita dah capai apa yang kita nak capai hari ini, standard pembelajaran hari ini. Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi. Operasi yang kita tunjuk tadi yang untuk contoh 11 ini, kita ada 2 operasi untuk setiap satu soalan. So bagi pecahan positif dan negatif mengikut tertib operasi. Tadi kita ikut BODMAS. So ini kita dah mencapai standard pembelajaran. Tetapi untuk awak nak buat latih diri ini, so saya akan tahulah kalau daripada 6 soalan ni kalau awak dapat betul 6 soalan ni awak dapat betul 3, betul separuh 3 soalan daripada 6 soalan tu maksudnya awak capai objektif untuk hari ni. Iaitu membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. So untuk soalan 1A sampai F, kita boleh semak dulu. Awak tengok di sini kita tengok dulu. Untuk soalan ni dia susah sikit sebab dia ada 3 operasi, nampak tak? Yang tadi dalam contoh itu kita paling banyak pun 2 je. Ada tambah, ada bahagi, ini ada darab, ada tolak. Tetapi untuk soalan yang E dengan F dia susah sikit. Dia ada banyak operasi kat situ. Ataupun saya tunjukkan soalan F. So korang nanti boleh tengok bersama So A sampai E awak buat sendiri. Ikut tertib operasi yang cikgu ajar tadi. Dan saya akan tengoklah siapa yang boleh betul semua tu Kalau boleh betul 3 daripada 5 soalan ni. Dah cukup dah. So untuk soalan F nanti awak terus salin je. Bagi sesiapa nak buat sendiri, bagus. Kalau tak nak salin saya punya, awak tengok je pun boleh. Tak ada masalah. Di sini saya semak dulu. Kita ada pecahan wajar, nombor bercampur, pecahan wajar. Dan di sini operasinya ada apa? Tambah, darab, tolak. Ini bukan operasi ini bukan operasi, tapi ini hanya menunjukkan negatif sahaja untuk 4/5. So untuk soalan ini kita mau buat apa dulu? Ada darab, ada tambah, ada tolak. First kita nampak ada 2 dua simbol yang bersebelahan. Sekejap kita nampak po dengan ne bersebelahan. So, kita tukarkan dia jadi ne dulu. Sebab kita tahu po ne akan dapat ne. So, negatif 1/4. Tolak 4/5. Darab. 2 1/6 nombor bercampur tukar jadi pecahan tidak wajar. 2 darab 6, 12 tambah 1, 13/6. Tolak 5/16. Sekarang kita akan buat darab dulu. So, yang kita tak buat apa-apa, biasakan diri kita salin balik. Jangan tinggalkan mereka bebas. Mereka sangat kesian sebab kita selalu tinggalkan mereka. So yang tak ada tu kita salin dulu. Tak ada masalah.
Okey, lepas tu bagi sesiapa yang pandai guna sifir, awak boleh potong 4 dengan 6, okey, dengan bahagi mereka dengan 2. Kalau sesiapa yang tak nampak, buat cara yang cikgu ajar tadi, 4 atas darab atas, bawah darab bawah. 4 darab 13, kita akan dapat 52. Okey, yang bawah 5 darab 6, kita dapat 30. Okey, dah boleh? Okey, seterusnya kita nak buat apa? Samakan bawah. Cikgu, macam mana ini? 4, 30 dengan 16. Banyaknya. Macam mana saya nak samakan? Kalau 4 dengan 30 senang je. Saya boleh tekan kalkulator. Okey, jangan takut dulu. Sebab kalau kita tengok 52 dengan 30 ini sebenarnya kita boleh permudahkan dengan menggunakan kalkulator. Okey, awak tekan 52 per 30. Bagi sesiapa yang guna cara potong, dia terus boleh dapat yang paling mudah ya. Tapi bagi sesiapa yang tak pandai sifir, awak tekan kalkulator 52 per 30. Awak akan dapat 26 per 15. Okey, boleh ya? Okey, so sekarang, macam mana kita nak samakan bawah? Ada banyak cara. Okay, tetapi kalau untuk nak senang, sebab korang ada kalkulator kan, so 4 ini darab dengan yang semua bawah ni, 15 dengan 16. Darab lagi 16. Kalau 15 ini darab dengan 4 dengan 16. So mereka darab sesama sendiri. Kalau 16 ini darab dengan 4, darab dengan 15. Maksudnya kalau 4 ini dia kena darabkan 15 dengan 16. Okey, so untuk 15, dia kena darab 4 dengan 16. So untuk 16, dia kena darab 4 dengan 15. So supaya saya boleh samakan bawah dia semua. Okey, memang nombor dia akan jadi sangat besar. Tapi tak apa. Sebab kita boleh guna kalkulator. So pengangka dia semua ikut. Yang penyebut dia. Penyebut dia darab apa, pengangka dia pun wajib darab berapa tu. Sekarang dengan bantuan kalkulator, saya tahu penyebut dia akan dapat 960. Okay, so untuk yang atas ni, negatif 1 darab 15 darab 16, dia akan dapat 240. Tolak 26 darab 4 darab 16, dia akan dapat 1664. Lepas tu yang seterusnya 5 darab 4 darab 15, kita akan dapat 300. So ini dia. Lepas tu kita tekan kalkulator. Kita akan dapat negatif 2204 per 960. Okey, lepas tu awak tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 2, lepas tu 71 per 240. Okey, itu sahaja. Nampak macam susah. Okey, kalau ada 3 pecahan yang macam ini, okey, yang cikgu tunjukkan tadi, okey, macam mana nak samakan bawah dia, macam mana nak samakan penyebut dia, kita darabkan mereka sesama sendiri. Okey, kalau nak senang, kita tekan kalkulator je sebab kita ada kalkulator. Okey, so boleh ya. So untuk soalan F cikgu dah buatkan, korang boleh terus salin. Okey, tetapi untuk soalan A sampai E, saya harap awak boleh cuba. Kalau awak dapat betul 3 soalan daripada 5 soalan yang awak buat sendiri, okey, maksudnya awak dah capai hasil standard pembelajaran hari ini, iaitu kita membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. Jangan lupa buat mas. Okey, itu yang saya nak ingatkan. Okey, so siapkan latih diri 1.3C di muka surat 16 dalam buku teks. Sila buat latihan ini dalam M1. Okey, lepas tu sila snap dan PM saya. Okay, selamat menjawab. Ada apa-apa soalan, tolong PM saya. Malam saya akan jawab. Saya akan balaslah mesej korang. Sebab cikgu kena bertugas pagi ya. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Baik, pelajar.
Mari kita belajar subtopik yang terakhir bagi 1.3 pecahan positif dengan pecahan negatif ya. So, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah? Okay, so mari kita tengok standard pembelajaran sebelum kita tengok contoh. Okay, apa yang kita akan dapat selepas kita belajar pada hari ini ya, iaitu kita dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif. Okay, so segala masalah yang berkaitan dengan pecahan positif ataupun pecahan negatif, kita akan belajar dalam subtopik yang terakhir bagi 1.3 ini ya. Okay, mari kita tengok contoh ini. Okay, satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. Okay, 2 markah diberi bagi setiap jawapan yang betul dan negatif 1/2 markah diberi bagi setiap jawapan yang salah. Mei-ling menyertai kuis itu dan menjawab semua soalan. Jumlah markahnya bagi jawapan yang salah ialah negatif 4. Berapakah jumlah markah yang diperoleh Mei-ling dalam kuis tersebut? Ini maksudnya penyelesaian masalah. Ini soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. So soalan yang panjang dalam ayat ini kita namakan sebagai soalan penyelesaian masalah. So untuk soalan yang macam ni, yang paling penting awak kena faham apa kehendak soalan. So untuk soalan ini, dia nak kita cari jumlah markah yang diperoleh oleh Mei-ling. Okay, so untuk kuis ini kalau soalan betul diberi 2 markah, soalan salah diberi negatif 1/2 markah. Kalau soalan salah diberi negatif 1/2 markah, maksudnya apa? Maksudnya dia akan tolak 1/2 markah, iaitu dia akan tolak setengah markah. Okay, so first step yang awak patut buat untuk soalan yang berbentuk penyelesaian masalah, awak kena keluarkan semua maklumat yang ada. Okay, contoh di sini kejap ya. Yang kita tahu, kuis ini, saya besarkan. Kuis ini ada 20 soalan. Untuk yang betul, kita diberi 2 markah. So, tambah 2 markah. Okay, kalau dia salah, saya tak nak guna ni lah sebab nanti takut korang keliru. Kalau salah, tolak 1/2 markah. Okay, so Mei-ling, okay, dah jawab semua soalan dan Mei-ling jawapan yang salah, jumlah markah bagi jawapan yang salah Mei-ling ya. Jumlah markah jawapan salah Mei-ling ialah tolak 4 markah. Maksudnya dia telah ditolak 4 markah. So, sekarang kita nak cari jumlah markah Mei-ling. Itu adalah berapa? Okay, so di sini, kalau kita nak dapatkan jumlah markah untuk kuis ini, kalau betul dia ada bagi markah 2. Kalau untuk setiap soalan, kalau dia salah, dia akan tolak 1/2 markah untuk setiap satu soalan yang salah. So maksudnya untuk dapatkan jumlah markah untuk kuis ini, kita perlu tahu berapa soalan yang betul, berapa soalan yang salah, supaya kita boleh tahu berapa markah yang Mei-ling dapat. Okay, so senang sahaja. Kita dah keluarkan semua maklumat yang ada dalam soalan ya. Okey, sekarang kita buat satu-satu. Kita tengok di sini. Kita tahu jumlah markah yang jawapan salah adalah negatif 4. Siapa boleh bagi tahu saya berapa soalan dia dah salah? Satu soalan dia ditolak. Kalau satu soalan salah dia ditolak 1/2 markah. So kalau dia ditolak 4 markah, maksudnya berapa soalan yang dia dah buat salah? Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, kita tahu kalau salah satu soalan, tolak setengah markah. Sekarang, dia salah berapa soalan? Lepas tu, dia ditolak 4 markah. So, nak dapatkan bilangan soalan, kita akan buat operasi apa? Contoh, kalau salah satu, okey, contoh ya,
kalau kita nak beli 1 biji oren, kita bayar RM1 katakanlah. Okay. So, kalau saya bayar RM10, berapa biji oren saya beli? Macam mana saya nak dapat ni? Kita tahu kalau 1 biji oren RM1. So, kalau kita bayar RM10, maksudnya kita beli 10 biji oren. Macam mana kita dapat 10 ini? 10 bahagi 1, betul tak? So, untuk yang ini pun sama. So, untuk nanti bab 5 kalau tak silap, yang tentang kadar-kadaran tu, nanti saya akan ajar cara yang lebih sistematik untuk dapatkan jawapan yang macam ni. Okay, so untuk bilangan soalan yang salah, kita guna -4 bahagi -1/2. Ini dia. Okay, so kita bahagi. So, -4, kalau bahagi kita jadikan darab. Pecahan di belakang saya akan songsangkan. Jadi 2/1. So, bilangan soalan yang salah adalah 8 markah. 8 markah dia telah, 8 markah, sorry. Bilangan soalan yang salah adalah 8 soalan. So, itulah sebab dia ditolak 4 markah. Okay, so sekarang saya dah tahu dia salah 8 soalan. So, dah boleh tahu bilangan soalan yang dia betul? Yes, of course. So, bilangan soalan betul. So, jumlah soalan tadi dalam soalan, dalam ni dia dah bagi tahu dalam kuis ni ada 20 soalan. So, tolak 8 yang salah, kita akan dapat 12. So, bilangan soalan yang betul adalah 12. So, markah soalan betul. Tadi, dia betul 12 soalan. Satu soalan betul 2 markah. So, 12 soalan darab 2. So, dia dapat 24 markah. So, sekarang apa yang kita nak cari? Jumlah markah mailing. Jumlah markah mailing adalah markah yang betul tambah markah yang salah. So, markah yang betul berapa? Tadi, markah yang betul 24. Okey, lepas tu, markah yang salah tadi dia kata tolak 4, betul tak dalam soalan ni? Dia dah bagi tahu. Okey, dia dah dapat jumlah markah yang apa dia salah tu tolak 4. So, kalau ada pone di sebelah, kita akan jadi dia ne. So, jumlah markah yang mailing dapat adalah 20 markah. Okey, boleh faham ya? So, ini soalan yang ditunjuk dalam buku teks sebenarnya. Saya just terangkan di sini. So, saya harap semua boleh faham. Okey, so dengan ini saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 1.3D yang merupakan penyelesaian masalah yang melibatkan pecahan positif dengan pecahan negatif. Korang cuba dulu. Okey, pada muka surat 18 dalam buku teks korang. 2 soalan je. Kalau awak boleh betul dari salah satu daripada soalan ini, maksudnya awak mencapai hasil pembelajaran pada hari ini, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, sila jawab di buku M1 ya. Okey, selamat mencuba dan selamat menjawab. Ada apa-apa soalan, boleh PM cikgu. Cikgu akan balas mesej korang pada waktu malam sebab cikgu kena bertugas. Okey, mari kita akan jumpa minggu depan. Terima kasih semua.